Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa, kesilapan, kelemahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita. Dan kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insya-Allah taala pada pagi ini kita akan terus mendapat peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-179. Kalau muka surat dia adalah muka surat 174. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menerangkan kepada kita tentang segolongan manusia atau kebanyakan manusia yang akan masuk neraka jahanam. Sifat-sifat manusia yang akan masuk neraka jahanam. Al-Quran ni adalah panduan bagi kita. Panduan bagi orang Islam untuk dia mengambil panduan daripada Al-Quran ini dalam perjalanan dia pulang ke syurga. Kita semua sementara saja di dunia ni, ditempatkan oleh Allah SWT untuk sementara waktu di dunia, untuk hidup di dunia sementara menunggu masa untuk kembali ke akhirat. Kita ni tunggu masa untuk kita kembali ke akhirat. Jadi di akhirat ada dua tempat yang Allah sediakan. Itu yang kekal abadi. Tempat yang selama-lama. Sebenarnya tempat rumah kita atau tempat kita yang selama-lama adalah di akhirat. Dan di akhirat ada dua tempat saja. Surah yang ke-7, surah Al-A'raf, ayat ke-179. Jadi kita yang tadi kita katakan, jadi ada dua tempat saja di akhirat, sama ada di syurga atau di neraka. Kita menunggu masa untuk ditempatkan sama ada di syurga atau di neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang untuk mencari jalan pulang ke syurga. Dan dalam perjalanan pulang ke syurga ni kita takut kita mengambil jalan yang salah, jalan yang akan masukkan kita ke dalam neraka. Jadi Al-Quran bimbing kita, beri kita panduan apakah sifat-sifat orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ini ayat dia. Walaqad, dan demi sesungguhnya, zara'na, kami telah mencipta, li jahannam, untuk masuk neraka jahanam ini, untuk menjadi penghuni neraka jahanam. Dan kita takut bila kita dengar ni, takut sekali kita dengan neraka jahanam. Dengar saja neraka jahanam dengan kengerian dia, dengan api dia, dengan pekikan, dengan kepanasan dia, dengan makanan dia, minuman dia, tak ini menakutkan. Bayangkan minuman air panas, minuman nanah, minyak panas. Bayangkan minyak panas ni dekat aja dengan muka, belum minum lagi, baru dekat saja nak minum aja muka dah terbakar. Bagaimana air panas dan makanan buah zakum dan tempat tidur, api, baring api dan diseksa dan dibakar. Ini mengerikan. Ini
ini menggerunkan kita. Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk neraka Jahannam ini kathiran minal jin wal ins. Kebanyakan banyak daripada jin, golongan jin wal ins dan manusia. Jadi dalam neraka ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang azali, inilah kebanyakan penghuni neraka ni daripada golongan jin dengan manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka. Jadi ada 4 sifat mereka ni yang kita minta, kita berusaha untuk menjauhi sifat ni. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni yang daripada golongan jin dengan manusia, terutamanya manusia lah yang kita nak ambil pelajaran, pasal kita sejenis dengan mereka ni. Mereka mempunyai hati la yafqahuna biha, tetapi mereka tidak mahu memahaminya. Yafqahu ni fiqh ni faham. Yang mereka tidak mahu memahami, menggunakan hati ni untuk memahami. Jadi di sini ulama bincangkan nak memahami apa sebenarnya. Dan kebanyakan ulama dalam ayat ni dia kata mereka tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai akal, mereka mempunyai hati untuk mereka berfikir, untuk mereka faham. Bila seorang itu menggunakan hati dia atau akal dia. Di sini hati ni ada juga ulama cakap akal. Hati dan akal dia lah, kita kata hati dan akal dia. Kalau mereka gunakan dia, dan manusia ni dia Allah bagi dia satu intelek yang kuat sekali. Yang kalau dia gunakan, dia boleh memahami kebanyakan perkara. Dengan izin Allah SWT, dia boleh memahami. Terutamanya ayat-ayat Allah SWT. Kalau dia duduk sekejap saja, dia nak faham ayat Allah, dengan izin Allah SWT, dia dapat kefahaman itu. Dia dapat memahami. Dia faham apa ayat tu. Kita ada 30 juz depan kita. Kita boleh buka mana-mana ayat, dan kalau kita nak faham, insya-Allah kita boleh dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah kita boleh memahami ayat-ayat dia. Tapi jenis penghuni neraka ni, orang yang neraka dia tak nak gunakan. Dia tak nak gunakan intelek dia. Dia tak nak guna hati dia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Dia gunakan untuk lain perkara kecuali untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Dan kita insaf, ini bukan nak cakap orang kafir, memang ayat ni bukan nak cakap orang kafir, termasuk orang Islam juga. Termasuk ada orang Islam juga yang tidak mahu, tak ada niat lah, tak ada dorongan, tak ada kesedaran untuk dia memahami ayat-ayat Allah. Kalau seharian dia atau berbulan-bulan kadang tak duduk satu majlis, satu suasana, satu keadaan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Kita kalau sendiri ni susah. At least kita pergi ke masjid, duduk, dengar ayat Allah, kita faham ayat Allah. Dia tak nak faham. Nanti kalau dia dah masuk neraka, dalam surah Mud baru dia cakap, lau kunna nasma'u wa naqil ma kunna ashabun nar, ma kunna ashabul jahannam. Kalaulah kami dulu, kami dengar dan kami berfikir, kami memahami. Kalau dulu kami dengar, kami memahami, tentulah kami tidak menjadi penghuni neraka ni. Di akhirat nanti baru dia sedar. Di dunia tak. Last kali nanti Allah cakap mereka ni lalai. Mereka kena penyakit lalai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan intelek, ciptakan akal kita, ciptakan hati kita ni untuk apa? Dia untuk kita mendapat ilmu pengetahuan yang akan membimbing kita balik ke syurga.
untuk mendapat ilmu tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang Islam. 3 perkara ni kita akan ditanya di dalam kubur. Macam mana pun kita belajar sampai PhD pun, master PhD, tapi bila dalam kubur ni pertanyaan darjah 1 yang kita akan ditanya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Man nabiyuka, siapa rasul kamu? Jadi kita berada di dunia ni untuk mendapat tiga ilmu ni, dengan menggunakan akal kita untuk kita mencapai ilmu ni. Itu yang pertama, mereka tak gunakan akal untuk mereka memahami ayat-ayat Allah. Kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata yang mereka tidak menggunanya untuk melihat, untuk melihat. Sekali lagi ulama, kalau Imam Tabari semua dia cakap ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni ada 2. Satu ayat kauniyah, ayat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu adalah ayat Quran. Dua-dua. Mereka ada mata, tapi dia tak gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan alam ni open book lah. Mereka boleh melihat matahari, melihat langit, melihat awan, melihat pokok, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak gunakan mata dia untuk dia lihat. Dan kalau orang Islam pula, mereka tidak menggunakan mata dia untuk melihat ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dia gunakan mata dia ni untuk segala-galanya. Biasa kalau sekarang ni kita gunakan mata kita. Mata kita untuk melihat handphone, untuk kita baca, untuk kita lihat maklumat. Kita gunakan untuk segala perkara, tapi tak gunakan untuk melihat ayat Allah. Kemudian walahum adhanul la yasmauna biha, mereka ada telinga yang mereka tidak menggunanya untuk mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak guna untuk mendengar nasihat Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan daripada Allah Subhanahu. Dia gunakan segala telinga dia untuk perkara-perkara yang lain, tapi untuk mendapat nasihat Allah Subhanahu Wa Taala dia tak guna. Tiga panca indera ni, hati atau kita cakap akal atau hati, mata dan telinga ni sepatutnya digunakan untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana kita belajar? Kalau seorang itu dalam kelas, dia akan belajar menggunakan apa? Menggunakan akal dia atau hati dia, menggunakan penglihatan dia, menggunakan pendengaran dia. Dia dengar apa yang cikgu cakap, dia lihat apa yang cikgu cakap, dan dia fikir apa yang cikgu cakap. Sepatutnya tiga panca indera ni kita gunakan untuk kita memahami ayat-ayat Allah. Yang lebih aula lagi, lebih utama sekali adalah kita mendapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Iqra. Bacalah. Baca. Kalau kita adalah surah Al-Alaq, Iqra. Mesej pertama saja adalah baca. Jadi gunakan segala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan menurut apa yang syukur tu apa? Kita bersyukur. Ada akal, kita tak nyanyuk, kita tak gila, kita bersyukur. Dan kita ada telinga, kita boleh mendengar, ada pendengaran, kita ada boleh mendengar, dan kita ada mata untuk melihat. Macam mana nak jadi orang yang bersyukur? Bersyukur itu menggunakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu. Jadi sepatutnya sepatutnya kita gunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq untuk Iqra, untuk kita mendapat ilmu, untuk kita mencari ilmu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni. Allah kata allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang dia mengajar manusia dengan ilmu, apa yang manusia tidak ketahui.
Sepatutnya kita menggali ilmu dengan panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk mendapatkan ilmu, tapi kita tak gunakan. Jadi ini kita insaf dan kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat ahli neraka ni. Sifat ahli neraka ni, mereka tidak menggunakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang Allah. Ini nikmat. Bayangkan tuan-tuan, kalau nikmat ni dicabut, bayangkan seorang itu kalau ada tua nyanyuk, anak datang, cucu datang, kau siapa? Kau siapa? Dah tak kenal lagi anak cucu. Kalau nikmat mata Allah Subhanahu Wa Taala tarik bagi kita, jangan cakap buta, baru mata kabur je, blur je, tak nampak. Kalau buka cermin mata tak nampak je, kita dah rasa nikmat banyak, nikmat dah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak nampak. Belum lagi gelap lagi, hidup kita gelap. Bagaimana sehari-harian orang dalam keadaan gelap ini, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran. Bayangkan orang pekak. Kita dengar, tengok TV, tapi tengok TV, tengok apa, tak dengar apa yang orang cakap. Jadi ini semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita gunakan menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menurut apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita iqra. Allah perintahkan kita untuk membaca Al-Quran, untuk kita memahami ayat-ayatnya, untuk kita melihat ayat-ayatnya, dan untuk kita mendengar ayat-ayatnya. Satu sesi saja kita dah guna semua yang Allah berikan kepada kita untuk kita memahami ayatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan mereka ni, samakan orang ni, penghuni neraka ni, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti al-an'am, seperti binatang ternakan. Ini bukan binatang, dia binatang ternak lain. Binatang kalau kucing, anjing, serigala, singa ni, ini binatang. Tapi binatang ternakan ni lembu, unta, kambing. Kenapa binatang ternakan bukan binatang peliharaan atau binatang buas? Kerana binatang ternakan ni dia dam sikitlah tuan-tuan. Dia apa ni cakap, bodoh. Dia slow lah, dia slow. Dan kita lihat kalau masa korban lembu dia tengok, kawan dia kena sembelih situ, dia boleh syok makan lagi. Dia boleh duduk, tak tahu apa yang terjadi, boleh makan, sempat makan. Kambing pun begitu juga, sempat dia makan, seronok makan, tak hiraukan apa yang terjadi. Kawan dia satu-satu kena bunuh, dia relax saja. Saya ingat kalau anjing dah melari dia. Kalau anjing tengok kawan dia kena sembelih ini semua, dah terpekik-pekik. Tapi lembu, kalau kita lihat lembu, slow saja, diam aja, macam tak tahu apa yang terjadi ni. Macam kita lah sekarang ni. Tengok ramai orang mati COVID-19. Ramai orang mati, tak faham apa cerita ni. Tak tahu apa yang terjadi dia. Orang mati bukan sikit-sikit punya mati. Ratusan ribu orang mati. Ratusan ribu orang mati. Kita masih relax je, masih tak tahu apa yang terjadi. Ini memang orang yang kata Allah, ulaika kal an'am, Allah samakan mereka seperti an'am. Lagi kata persamaan dia, an'am ni bila kita cakap dengan dia tak faham. Bila kita cakap dengan dia tak faham. Kita cakap dengan dia tak faham, dan dia tak melihat, tak dapat lihat apa yang kita cakap, dan dia tak dengar. Ini dia tak faham lah, senang dia. Bila kita cakap dengan an'am ni, binatang ternak, dia tak faham. Tapi ini yang menakutkan. Penghuni neraka ni, Allah kata mereka itu macam aja, macam binatang terkan. Tak. Allah kata balhum adal. Bahkan mereka ini lebih sesat lagi. Lebih sesat daripada binatang macam mana pun, kehidupan binatang ni, kata ulama, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal, dia buat apa yang dia diciptakan. Binatang diciptakan untuk apa? Membajak. Dia buat.
Binatang diciptakan untuk mengangkat, untuk disembelih, untuk menjadi makanan. Ni dia buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia. Tapi manusia ni adal. Dia tak kenal Tuhan dia, dan dia tidak ikut perintah Tuhan dia. At least binatang dia ikut perintah Tuhan dia. Dia ikut perintah Tuhan dia. Dan juga kata ulama, binatang ni dia takkan buat perkara yang mudaratkan dia. Kalau dia lihat api di situ, dia lihat rumput, sebelah ni api, sebelah ni rumput. Dia tak ada bermain dekat dengan api. Dia akan pergi ke rumput, dia akan makan rumput. Dia tahu mana yang mudarat, ini mudarat. Yang ini manfaat untuk dia dapat makan. Yang ini mudarat. Biasanya binatang macam tu. Binatang ternak tu macam gitu. Dia tahu mana yang mudarat. Bila ada yang mudarat, dia tak bermain dekat dengan singa. Dia akan jauh daripada singa kerana itu mudarat. Manusia ni, Allah cakap adal, dia tak tahu mana perkara yang mudarat. Contohlah, dia tinggalkan solat, orang Islam. Dia tinggalkan solat dan itu mudarat bagi dia. Mudarat, dia akan dibakar di dalam neraka sakar. Seperti mana Allah berfirman, masalakakum fi sakar, apa yang masukkan kamu dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin, dulu kami di dunia tak solat. Tinggalkan solat boleh menyebabkan dia dibakar di dalam neraka. Dia tak kisah. Dia buat perkara yang akan memudaratkan dia, akan membahayakan dia. Berzina, dia buat juga. Walaupun dia tahu perkara itu bahaya kepada dia, dia buat juga. Jadi kata Allah, dia lebih sesat. Lagi satu, binatang ni tak diberi akal. Tapi manusia dia diberi akal, dia tak gunakan akal dia. Jadi begitulah mereka ni lebih sesat daripada binatang ternak. Ayat yang Allah tutup ayat ni, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang yang lalai. Lalai daripada apa? Di sini ulama tafsirkan lalai daripada ayat-ayat kami. Allah SWT dah turunkan ayat, dah utuskan rasul, tapi lalai bermain-main, masih lagi bermain-main. Hidup mereka dengan penuh dengan kelalaian daripada ayat-ayat Allah. Segala benda yang lain dia tak lalai. Dia tak lalai untuk makan, untuk minum. Dia tak, ni waktu makan, ni waktu minum. Tapi ni waktu solat, lalai pula. Macam mana boleh waktu solat dia lalai? Waktu makan lunch, dah lunch time, dah kita makan. Ini waktu minum pagi, waktu makan malam. Wah, yang kan sama tak macam binatang. Binatang yang dia tahu apa, makan minum aja. Nanti saya ada kucing ni. Nanti ada time dia akan datang kucing ni. Tepat pada time dia akan datang kucing ni untuk makan. Lepas tu dia keluar. Besok sama je. Dia punya rutin sama aja. Jadi dia tahu makan dengan minum aja. Kan tadi yang manusia yang lalai ni, mereka ni macam binatang yang dia tahu makan dengan minum. Waktu makan, waktu minum, itu tak lalai. Tapi waktu solat, itu yang boleh lalai. Waktu baca Quran, itu yang lalai. Waktu untuk dia mendekatkan diri dengan Allah SWT, lalai. Itu ulaika, ini penyakit dia. Tadi Allah kata simptom-simptom dia, tapi penyakit sebenarnya adalah penyakit ghaflah. Ini yang dalam Quran, dia hidup orang yang sifat ahli neraka ni, mereka ni lalai. Kita ada Al-Quran, kita lalai nak baca. Kita tak baca kadang, minggu ni tak baca lah. Tahun ni tak baca lah Al-Quran. Tak itu kan lalai. Apa, sibuk sangat ke? Aku sibuk sangat lah. Satu muka surat pun tak sempat baca. Sekarang ni ada usaha di HM JFF, satu hari baca 2 muka surat. 2 muka surat dalam masa 10 bulan akan khatam. Disiplin sikit. Baca 2 muka surat. Ada orang yang sibuk sangat. Tak tahulah apa sibuk dia. Sibuk sangat. 2 muka surat pun tak boleh. Tak boleh lah, 2 muka surat banyak sangat lah. Okeylah, 1 muka surat. 1 muka surat pun sibuk sangat dengan perkara-perkara yang lain. Betul ke sibuk?
Kalau orang ni tak dapat melaksanakan satu kita cakap satu aktiviti lah, membaca Al-Quran, tentu dia sibuk. Tentu. Tapi kalau lihat hidup dia, tak sibuk pun. Kalau nak bandingkan time yang dia habis depan handphone ni, depan handphone baca handphone dengan baca Al-Quran ni, boleh tengok agak depan dua muka surat ni kalau baca dengan cepat 10 minit aja. 10 minit boleh habis. Kalau baca dengan terjemahan mungkin masih ambil 10 minit. Dia depan handphone dia berapa minit tuan-tuan? Berjam-rejam dia depan handphone. Itu lalai. Hidup penuh dengan kelalaian. Ini kita takut. Allah SWT warning kepada kita, ini neraka jahanam. Dan bila kita fikir kenapa Allah siksa, Allah bakar orang, Allah bakar manusia dalam neraka ni. Kenapa? Dia punya balasan adalah dibakar dalam ini apa yang saya fikirlah. Tak tahu betul ke tidak tuan-tuan. Ini apa yang saya fikir. Kalau kita ada benda, kalau kita ada buku ke, kalau kita ada buku lah cakap, buku yang tulisan dia dah tak nampak, dah buruk, dah tak boleh berfungsi lagi lah buku ni, atau apa sajalah benda-benda yang tak boleh berfungsi lagi, apa yang kita buat dengan benda tu? Biasa kita buang dalam tong sampah atau kita bakar. Kalau kita buang dalam tong sampah pun, kalau di Singapura tu nanti dia bawa ke Sinoko, dia akan bakar benda-benda yang tak boleh berfungsi. Dah rosak, benda-benda rosak semua, dia dibuang ke tong sampah. Last dia akan bakar juga. Jadi benda yang dah tak berfungsi ni, senang aja nak cakap, dengan apa nak guna dengan benda yang tak berfungsi, dibakar saja. Jadi manusia dia tak berfungsi lagi. Dia tak berfungsi sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak melaksanakan fungsi dia. Dan dia diberi akal, diberi penglihatan dan diberi pendengaran semua, tapi dia tidak melakukan fungsi panca indera yang diberikan kepada dia, menyebabkan dia tak boleh berfungsi lagi sebagai manusia. Bila dah tak berfungsi lagi, di akhirat nanti dia masuk aja dalam neraka, dibakar saja. Itu kita takut tu. Bila manusia dah tak berfungsi lagi, dia akan dimasukkan dibakar. Senang cakap macam kita lah, kita akan bakar benda yang tidak berfungsi. Cuma benda tu, kalau kita cakap benda-benda ni dibakar tu, mereka dalam keadaan mati. Yang takutnya manusia ni bila dibakar dalam keadaan mati atau hidup? Dalam keadaan hidup. Seorang syekh ni bila dia lihat kambing golek lah kita panggil, dibakar tu, dia menangis. Kata apa ni orang yang bakar kambing, kenapa Syekh nangis? Aku nangis, kambing ni dibakar dalam keadaan dia mati. Tapi kita nanti di akhirat, kita dibakar dalam keadaan hidup. Kita dijadikan macam kambing golek tu, dalam keadaan kita bernyawa lagi, hidup lagi. Itu yang dia menangis tu, itu yang kita takut. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, jauhilah kita daripada sifat orang yang lalai, orang yang tidak menggunakan pemberian Allah, nikmat Allah SWT mengikut apa yang Allah SWT kehendaki. Moga-moga kita selamat di dunia wal akhirah. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.